Salam sejahtera saya ucapkan. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang satu tajuk yang sangat penting dalam konteks tugas dan tanggung jawab seorang guru, yaitu penyertaan wajib guru, penyertaan wajib semua guru dan peranan guru digital dalam pelaksanaan kurikulum. Pembentangan ini menggabungkan dasar lama, yaitu Surat Pekeliling Ikhtisas bagi Bilangan 1 1985 dengan cabaran serta keperluan baharu dalam era digital pada masa kini. Ia sangat penting supaya kita lebih memahami bukan saja tanggung jawab wajib yang telah digariskan, tetapi juga bagaimana kita boleh melaksanakannya dengan lebih efektif menggunakan teknologi sebagai guru abad ke-21. Dalam pembentangan ini bertujuan untuk mencapai tiga objektif utama, yaitu menjelaskan dengan jelas dasar penyertaan wajib guru dalam aktiviti kokurikulum sekolah. Yang kedua, menganalisis kepentingan pelaksanaan dasar ini dalam konteks pengurusan sekolah dan pembangunan murid. Dan yang ketiga, yang paling relevan dalam zaman kini, membincangkan bagaimana guru yang kompeten digital boleh meningkatkan keberkesanan kokurikulum seiring dengan transformasi pendidikan digital. Dasar utama penyertaan guru adalah wajib. Dasar ini dirujuk dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 1985 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam perkara 5.2 dalam pekeliling tersebut menyatakan dengan jelas bahwa penyertaan semua guru adalah sebagai penjawat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Ini bermaksud tidak ada istilah sukarela dalam urusan kokurikulum bagi seorang guru. Ia sebagai sebahagian daripada tugas rasmi dan tanggung jawab perkhidmatan. Intipati dasar. Mengikut garis panduan dasar ini, semua guru perlu diberi tugasan kokurikulum secara bertulis. Dan ini bermaksud tiada guru yang terkecuali. Setiap guru mesti diberikan tanggung jawab yang spesifik dan jelas, sama ada mengurus unit uniform, kelab atau persatuan, dan sukan ataupun permainan. Guru mesti terlibat secara aktif dan bukan hanya sekadar hadir. Keengganan melaksanakan tugas ini boleh dianggap sebagai kesalahan tata tertib di bawah pemerintahan Am Bab D yang menyentuh kelalaian dalam melaksanakan tugas rasmi. Rasional dasar. Kenapa dasar ini diwujudkan dan apa rasionalnya? Pertama, untuk menjamin keberkesanan gerak kerja kokurikulum. Kokurikulum bukan aktiviti sampingan. Ia sebahagian daripada pembangunan murid secara holistik. Yang kedua, dasar ini membantu memastikan beban tugas diagi secara seimbang. Bayangkan jika hanya 10% guru yang menguruskan aktiviti luar bilik darjah. Pasti tidak adil dan sangat membebankan. Untuk yang ketiga, ia bertujuan untuk meningkatkan penglibatan profesional guru dalam membentuk generasi pelajar yang aktif, berdisiplin, dan mempunyai nilai kepimpinan yang tinggi. Sebagai contoh, jika hanya segelintir guru yang mengendalikan kokurikulum, seperti sukan dan kelab, aktiviti tersebut mungkin tidak akan berjalan dengan lancar
bukan sahaja dari segi logistik, tetapi juga dari segi bimbingan dan pembangunan murid itu sendiri. Bayangkan seorang guru yang mengurus 3 unit beruniform dan satu kelab karena kekurangan penyertaan guru lain. Pastinya akan berlaku keletihan dan kurang keberkesanan. Dengan penglibatan semua guru, sekolah dapat melaksanakan program-program yang lebih pelbagai dan menarik, termasuk yang berunsur STEM, teknologi, seni, dan khidmat masyarakat. Seterusnya, kita beralih kepada kepentingan penglibatan guru. Penglibatan guru dalam kokurikulum membawa banyak manfaat, antaranya menyokong perkembangan sosial murid, di mana murid dapat belajar untuk berinteraksi, memimpin, dan bekerja sama dalam ahli kumpulan. Seterusnya, dapat membina jati diri dan kepimpinan pelajar yang tidak dapat diajar sepenuhnya dalam bilik darjah. Dan yang terakhir, membentuk hubungan guru dan murid yang lebih erat. Ramai pelajar lebih menghormati guru yang mereka anggap aktif dan menyokong mereka dalam luar bilik darjah. Sebagai contoh, murid-murid zaman kini sangat cepat terpengaruh dengan pengaruh luar. Justru justru pengaruh positif daripada guru dalam co-curriculum sangat penting untuk mengimbangi dunia dalam co-curriculum yang dipenuhi dengan teknologi dan media sosial. Menerusi aktiviti luar bilik darjah, guru dapat membimbing murid dengan pendekatan tidak formal, seperti melalui latihan kawat, proyek komuniti, atau pertandingan isukan yang mana ia membantu untuk membentuk kepribadian pelajar secara semula jadi. Seterusnya, apakah ciri-ciri guru kompeten yang digital? Kini kita beralih kepada era digital. Guru yang kompeten digital perlu cekap menggunakan teknologi seperti Google Drive, Canva, dan LMS seperti Google Classroom. Mampu merancang aktiviti co-curriculum dalam bentuk digital ataupun hybrid, terutamanya selepas pandemi. Seterusnya, menguasai alat komunikasi dan pentaksiran dalam talian. Sebagai contoh, kita boleh ambil dalam penggunaan Google Form untuk mengisi kehadiran pelajar, kemudian Padlet untuk refleksi dan sebagainya. Sebagai contoh, guru yang tahu menggunakan Canva boleh membantu pelajar mereka untuk menciptakan poster digital untuk pertandingan. Guru yang mahir dengan Google Workspace boleh menyusun semua fail laporan aktiviti dengan lebih sistematik dan mudah diakses oleh pihak pentadbir atau JPM. Guru digital juga perlu ada kesediaan untuk belajar secara berterusan kerana teknologi sentiasa berubah. Hari ini kita guna Padlet. Minggu depan mungkin kita beralih kepada Notion, Trello, ataupun Edomo. Seterusnya, peranan guru digital dalam co-curriculum. Guru digital boleh memainkan peranan penting dalam pengurusan co-curriculum yang lebih sistematik. Sebagai contoh, menyusun jadual, aktiviti, dan kehadiran menggunakan Google Calendar ataupun Google Sheet. Mengadakan mesyuarat secara maya dengan murid, ibu bapa ataupun jawatan kuasa.
menyediakan laporan dan dokumentasi dalam bentuk digital yang mudah disimpan dan diakses semula. Kelebihan guru digital. Antara kelebihan guru digital dalam co-curriculum adalah aktiviti lebih sistematik dan tersusun kerana tidak perlu lagi fail kertas semata-mata. Pelajar akan lebih terlibat, contohnya kuis dalam talian yang kita adakan dengan menggunakan aplikasi Kahoot, pertandingan reka poster digital dengan menggunakan aplikasi Canva, dan penilaian lebih efisien dan telus dengan penggunaan portfolio digital, rakaman aktiviti ataupun borang refleksi. Dan hal ini dapat menjadikan co-curriculum lebih berimpak tinggi. Sebagai contoh, guru boleh mengatur latihan debat secara dalam talian melalui Google Meet pada waktu malam. Ini sangat membantu pelajar yang tinggal jauh dari sekolah atau yang mempunyai kekangan masa selepas sekolah. Begitu juga pertandingan seperti Reka Cipta STEM boleh dilakukan dalam bentuk video dokumentari digital yang dihantar ke saluran YouTube, sekolah atau platform Google Classroom. Ini menjadikan pelajar lebih kreatif dan lebih berani menunjukkan bakat mereka. Lebih menarik lagi, penilaian juga boleh dilakukan dalam bentuk portfolio digital, di mana murid menyimpan hasil kerja mereka sepanjang tahun. Ini membolehkan guru melihat perkembangan murid secara berperingkat, bukan hanya melalui markah atau kehadiran. Guru yang kreatif boleh buat aktiviti co-curriculum berasaskan gamifikasi, contohnya memberi badge digital atau level up kepada pelajar yang aktif. Ini meningkatkan motivasi murid tanpa perlu kos yang tinggi. Contoh aplikasi digunakan. Beberapa contoh aplikasi digital yang sangat berguna untuk guru co-curriculum. Untuk pengurusan, terdapat aplikasi Google Drive, Trello, Excel Online. Untuk aktiviti, menggunakan Canva, Genially ataupun Kahoot. Penilaian, Padlet, Flipgrid, dan Google Form. Komunikasi, WhatsApp, Telegram, dan Google Meet. Guru yang berdaya saing perlu kreatif memanfaatkan semua alat ini untuk menjadikan co-curriculum lebih menarik dan relevan. Namun begitu, pelaksanaan dasar ini bukan tanpa cabaran. Antara cabarannya yaitu beban tugas akademik guru yang tinggi, kurang latihan khusus dalam aspek digital co-curriculum, dan masih wujud sikap sambil lewa atau anggap aktiviti co-curriculum ini sebagai aktiviti sampingan. Isu-isu ini perlu dianggap serius agar dasar yang lebih baik ini tidak hanya tinggal di atas kertas. Satu lagi cabaran yaitu jurang digital antara guru dan murid. Kadangkala pelajar mungkin lebih mahir teknologi berbanding guru. Kadangkala ini boleh menyebabkan guru merasa rendah diri atau malu untuk mencuba. Tambahan pula, tidak semua sekolah mempunyai capaian internet yang stabil atau peranti yang mencukupi, terutamanya sekolah yang berada di kawasan pedalaman. Ini menjadikan kekangan untuk melaksanakan aktiviti co-curriculum digital dalam secara menyeluruh. Namun, cabaran ini bukan alasan untuk tidak mencoba.
Sebagai seorang guru yang bijak, guru perlu menyesuaikan diri dan memanfaatkan apa yang ada. Kemudian cadangan penambahbaikan. Antara cadangan yang boleh dilaksanakan yaitu latihan dan bengkel berkala. Ini untuk meningkatkan kecekapan guru dalam mengurus aktiviti co-curriculum secara digital. Yang kedua, penilaian prestasi guru perlu mengambil kira tahap penglibatan dalam co-curriculum. Dan yang ketiga, pemberian insentif ataupun penghargaan khas kepada guru-guru yang aktif dan inovatif dalam bidang ini. Ini semua dapat meningkatkan motivasi guru dan memastikan pelaksanaan dasar berjalan dengan lancar. Selain li- selain latihan digital, pihak sekolah dan PPD juga boleh melaksanakan peer coaching, yaitu guru yang mahir bantu guru yang lain secara santai. Sekolah juga boleh menubuhkan pasukan khas digital yang Digital Co-Curriculum Task Force, yaitu untuk memantau, menyelaras, dan memperkasa inisiatif digital dalam program co-curriculum. Paling penting, pengiktirafan perlu diberikan kepada guru yang aktif, walaupun dalam bentuk sijil, surat penghargaan, atau diumumkan sebagai dalam mesyuarat guru, supaya usaha mereka tidak dipandang sepi. Sebagai kesimpulan, saya ingin tegaskan bahwa dasar penyertaan guru dalam co-curriculum adalah wajib dan perlu dilaksanakan secara serius. Dalam dunia pendidikan digital kini, guru perlu bersedia menjadi guru digital yang kreatif dan efisien. Komitmen kita sebagai guru adalah kunci utama kepada kejayaan pendidikan holistik murid. Sekian, terima kasih.